Okay, selamat petang. So, hari ini kita akan tengok semula apa yang cikgu dah sebut tadi dalam kelas. So, tadi kita dah bincang soalan A1, A2 kan. Okay, so nak ulang balik set 1, ketulan besar kalsium karbonat, set 2 ketulan kecil kalsium karbonat. Okay, so yang beza dia besar dengan kecil lah. Yang kita dah bincang tadi, kalau ketulan besar lambat dia nak bertindak balas. So bila lambat kadar dia akan jadi perlahan. So kita panggil kadar tindak balas perlahan. Kalau guna ketulan kecil, kadar tindak balasnya tinggi. Okey, so yang ini kita dah analisa tadi. Soalan A1 namakan gas yang terbebas. Kalau tak tahu macam mana nak dapat namakan gas tersebut, tak boleh nak agak. Mesti jawab soalan yang kedua dulu. Soalan kedua, tulis satu persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku. So tadi kita dah buat. Okey, tindak balas kimia antara apa dengan apa, bahan dia. So kita boleh tengok tindak balasnya. Sorry kalau tulisan tak cantik ni. Kalsium karbonat Ca. Oh, lindung tangan cikgu. CaCO3 tambah dengan HCl akan hasilkan. Okey, tadi cikgu dah sebut kalau kalsium karbonat dia akan menghasilkan 3 bahan. 3, so awak terus letak 3 tempat kosong. Okey, bila ada CO3, salah satunya akan terpecah. Jadi apa? Jadi CO2. So dalam ini kita dah ambil dah O2, ada lebih O1. So H akan bergabung dengan O tu akan jadi H2O. So Ca gabung dengan Cl. Ca charge dia 2+. Cl charge dia 1. Ni 2, ni 1. So cross. Jadi CaCl2. CaCl2. Okey, sampai setakat ini inilah persamaan kimianya. Kejap dia jadi blur. Okey, persamaan kimianya. Okey, lepas itu bila dah dari sini barulah boleh jawab soalan B1. B1 dia kata hitung isi padu gas. Isi padu gas. Gas yang terbentuk CO2. Okey, macam mana nak dapat maklumat berkenaan CO2? Kita tak ada maklumat lain. Yang kita hanya ada ialah maklumat pada HCl. Mana nak dapat? Okey, dalam soalan dia kata isi padu V, volume 25 cm3. Lepas tu M besar. M besar maksud dia molarity. Kena tulis macam ni. 0.1 mol dm3. So bila ada V, bila ada M, kita boleh kira bilangan mol untuk HCl. Okey, bila kita dah ada sebelah kat sini, kita boleh bandingkan antara ni. Oh, sebelum tu cikgu terlupa. Apa yang cikgu terlupa, kita belum balancekan lagi. Okey, kita cek dulu untuk balance. Ca ada 1, Ca ada 1. Sini CO3, CO2. Ca. Ini Cl ada 2. So, terus letak 2 dekat depan. Bila letak 2 dekat depan, H2 ada 2. Cl ada 2. Ca ada 1. CO3, CO2. Ini O3 kan? 2, 1. Okey. So, dah balance. Okey. Bila dah balance, barulah kita boleh buat untuk pengiraan di bawah. Okey. Nak membandingkan tersebut, mesti persamaan kimia yang lengkap, yang dah balance. Okey, so sebelum nak kira ini, kita ada maklumat HCl sahaja. Okey, maklumat HCl ini kita akan kira bilangan molnya. Okey, macam mana nak kira bilangan mol? NHCl, maksudnya bilangan mol HCl
MV per 1000. Okey, M kita 25. V kita 0.1 bahagi dengan 1000. Okey, bila dah bahagi dapat berapa? 25 darab 0.1 bahagi 1000 akan dapat 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, so yang ini kalau tak tahu awak boleh pindahkan titik. Ini ada 3 kan, so dia gerak 3 keluarkan. 1, 2, 3. Sesamalah juga 0.000025 mol. Okey, so ini bilangan mol untuk HCl. Berdasarkan persamaan, kena tulis berdasarkan persamaan 2 HCl sama dengan, ni depan dia tak ada apa kan, maksud dia 1 CO2. Okey, tapi bila kita kira isi padu sebenar hanya ada 0.025 mol. Okey, 0.0025 mol. So, berapa dekat sini? So, dia akan jadi 1/2 darab, ini 1 bahagi 2. Darab 0.0025 sama dengan 1/2 darab 0.0025 sama dengan 1.25 darab 10 kuasa negatif 3. So, bila awak dapat kat sini, okey, boleh tukar. Kalau siapa tak faham dalam bentuk ni, boleh tukar kepada bentuk ni. Gerakkan. Ini negatif 3. Gerakkan ke belakang 3 kali. 2. 1, 2, 3. So, dia akan jadi 0.00000125 mol. Okey, bila dah dapat bilangan mol, barulah kita boleh kira isi padu. Okey, macam mana nak kira isi padu? Nak kira isi padu, kena darab bilangan mol darab dengan